Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalangan terfokus hari ini. Keadaan keselamatan di Sarawak berada pada tahap terbaik. Langsung saja bersama Vanessa Mering di Kuching. Bi, silakan. Ya, terima kasih Nurul. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK komited untuk mempergiatkan aktiviti keagamaan sebagai usaha pemantapan institusi keluarga dan membendung isu sosial menjelang tahun hadapan. Menterinya, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata kolaborasi bersama agensi atau badan berkaitan juga akan dipertingkat bagi menyumbang kesejahteraan dalam komuniti. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat daripada rombongan Harakah Islamiah Hikmah Hal Ehwal Wanita Helwa di bangunan Baitul Makmur Kuching. Mengulas lanjut, Datuk Seri Fatimah percaya Hikmah Helwa mampu menjadi antara rakan strategik yang boleh bekerjasama dalam melaksanakan program bermanfaat kepada kaum wanita menjelang tahun 2024. Tegasnya, kerjasama antara kedua-dua pihak secara tidak langsung menjadi platform kepada mana-mana individu yang memerlukan untuk mengikuti sebarang program anjuran kementerian mahupun jabatan. Kunjungan hormat tersebut diketuai oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Wanita Hikmah, Toh Puan Hayati Ahmad. Keadaan keselamatan di Sarawak berada pada tahap terbaik di bawah kepimpinan pegawai tinggi dalam kontingen Polis Negeri. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof menyatakan ia terbukti dengan kepimpinan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri dan timbalannya, Datuk Manca Atta. Menurut beliau, kedua-dua pegawai kanan polis itu mempunyai kepakaran dalam bidang undang-undang dan operasi sekaligus meletakkan keselamatan negeri ini berada di tahap optima. Tambahnya, Datuk Azman memiliki kepakaran dalam bidang undang-undang malah menjadi rujukan kepimpinan tertinggi Polis Diraja Malaysia PDRM, manakala Datuk Manca pula antara pegawai yang memainkan peranan utama dalam operasi Lahad Datu. Beliau berkata demikian pada majlis serah terima tugas Jawatan Pesuruhjaya Polis Sarawak dan Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak di Ibu Pejabat Polis Sarawak Kuching. Datuk Muhammad Azman dilantik sebagai pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman dan tempat beliau digantikan oleh Datuk Manca Atta. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak yang baru, Datuk Ibrahim Darus. Kerajaan Persekutuan bersetuju memberi cuti tanpa rekod bersempena perayaan Hari Deepavali kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang menganut agama Hindu yang berkhidmat di Sarawak. Ia selaras dengan langkah yang diambil oleh Kerajaan Sarawak yang memberikan cuti tanpa rekod bersempena perayaan Deepavali kepada pegawai Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak yang menganut agama Hindu melalui Pekeliling Perjawatan Negeri Sarawak Bilangan 26 tahun 2023 bertarikh 9 November 2023. Pemberian cuti tanpa rekod kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang menganut agama Hindu berkhidmat di Sarawak dimaklumkan menerusi surat edaran di Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia bertarikh 9 November 2023 dan ditandatangani oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad. Ia berkuat kuasa mulai tarikh surat terbabit dikeluarkan. Sekiranya hari Deepavali jatuh pada hari bekerja, maka pegawai yang berkenaan boleh memohon cuti tanpa rekod pada hari yang sama. Dan sekiranya hari Deepavali jatuh pada hari Ahad, pegawai boleh memohon cuti tanpa rekod pada hari bekerja berikutnya. Sehubungan itu, mengambil kira hari Deepavali pada tahun ini yang jatuh pada Ahad ini, maka pegawai tersebut boleh memohon cuti tanpa rekod pada hari berikutnya. Projek Latihan Industri Kimpalan Link 6 merupakan program kimpalan yang diperakui Shell bagi bertujuan melahirkan pengimpal yang berkelayakan dan cekap untuk industri berat seperti minyak dan gas, perkapalan, pembinaan dan tenaga di Sarawak khususnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang memberitahu dengan penglibatan pelajar dalam projek ini akan dapat menyumbang kepada industri tersebut di Bintulu pada masa akan datang. Dan kepada yang bakal dirayakan hari ini, berbanggalah dengan apa yang telah anda capai. Bawa semangat ini ke tempat kerja dan tunjukkan kepada dunia kualiti tenaga kerja yang terlatih dari dulu. Untuk yang masih mencari peluang bekerja, inilah masanya untuk berinteraksi dengan pengurus besar dan wakil syarikat yang kita sambut hari ini.
Mereka di sini untuk anda untuk melihat potensi yang boleh anda sumbangkan kepada industri mereka. Beliau berkata demikian semasa merasmikan majlis graduasi projek Link 6 di Bintulu. Seramai 29 pelajar dari Kolej Vokasional Bintulu telah menerima sijil masing-masing. Kebakaran tengah hari tadi memusnahkan sebuah rumah yang baru siap dibina di Kampung Bintawak Tengah, Kuching. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak memaklumkan rumah berkenaan juga tiada berpenghuni. Pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 12.06 tengah hari. Seramai 6 anggota dengan sebuah jentera pemadam dan 3 anggota dengan sebuah kenderaan perkhidmatan penyelamatan perawatan kecemasan dari Balai Bomba dan Penyelamat Tabuan Jaya digegaskan ke lokasi kejadian. Pasukan bomba mengambil masa hampir setengah jam untuk mengawal kebakaran. Punca kebakaran masih disiasat. 3 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lutong membanggakan Sarawak apabila pasukan Girl Code dinobatkan Johan Sheldon Explorers Malaysia 2023 peringkat kebangsaan. Girl Code yang terdiri daripada Nerly Efwa Nigel, Violet Sim dan Ashley Saran Francis menghasilkan ciptaan dipanggil pengurus kompos dengan aplikasi dipanggil ComposMate yang merupakan sistem pengkomposan e-kompos yang direka untuk memantau dengan teliti kedua-dua keadaan dan kemajuan timbunan kompos. Ia memudahkan proses pemantauan, menjadikannya boleh diakses oleh peminat pengkomposan dari semua peringkat dengan menyediakan data masa nyata tentang faktor penting seperti suhu, kelembapan dan pengudaraan. Ciptaan ini memastikan proses pengkomposan kekal dioptimumkan untuk kecekapan dan keberkesanan. Ciptaan ini memastikan proses pengkomposan kekal dioptimumkan untuk kecekapan dan keberkesanan. Dalam satu kenyataan media, pasukan Girl Code menzahirkan kegembiraan apabila dinobatkan sebagai Johan bagi pertandingan tersebut dan berharap pengalaman yang diberikan digunakan dengan sebaiknya untuk komuniti. Untuk rekod, Shell and Explorer ialah pertandingan berkaitan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM yang mencabar pelajar sekolah untuk bekerja dalam pasukan bagi mereka bentuk dan membangunkan penyelesaian kepada masalah dunia sebenar dalam perhubungan tenaga, air dan makanan. Selain itu, Girl Code dinobatkan Johan Kebangsaan Shell and Explorer Malaysia 2023 selepas bersaing dengan 5 pasukan lain dari sekolah-sekolah di seluruh negara iaitu SMK Pekan Telipuk dan SM All Saints dari Sabah, SMK Bintulu dan SMK Lutong dari Sarawak serta SMK Bandar Puncak Jalil dan SMK Aminuddin Baki dari Semenanjung Malaysia. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Nurul. Vanessa Mering, terima kasih atas perincian dari Sarawak itu.